Adapun amalan lisan, maka ianya merangkumi 7 cabang. Selain daripada hati, maka kita naik pula kepada amalan lisan. Yang pertama, melafazkan tauhid, la ilaha illallah, melafazkan. Tadi beriman dengan hati, kemudian ni melafazkan. Sebab tu tadi at-tasdiq bil qalbi, itu yang pertama. Wa taqrir al-iqrar bil lisan. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu dan mengajarkannya, kemudian berdoa, kemudian berzikir, kemudian beristighfar, kemudian menjauhi kata-kata kosong, menjauhi kata-kata kosong ataupun kata-kata yang tidak berfaedah. Jadi 7 campur 24 apa? 31. Kemudian adapun amalan anggota badan, maka ianya merangkumi 38 cabang. 31 campur 38 69. Tak cukup lagi itu 70. Dah. Bila tak cukup, apa kita buat? Bukan. Kan ada riwayat 60 lebih. Kira riwayat 60 lebih lah tu. Dah tak cukup lagi. Kalau cukup 70, kita kata riwayat 70 lebih. Baik. Adapun amalan anggota badan, maka ianya merangkumi 38 cabang. Berkaitan dengan individu. Berkaitan dengan individu, dan ada yang berkaitan dengan orang yang rapat, dan ada yang berkaitan dengan orang awam. Semua ni amalan anggota badan. Baik, yang berkaitan dengan individu ada 15. Yang pertama, bersuci secara zahir dan batin. Bersuci secara zahir dan batin. Di sini sebut hissan wa hukman. Zahir batin, hissan wa hukman. Hissan ni mas. Hissi ni benda yang nampak. Hukman ni secara hukumnya, maksudnya bersuci secara zahir dan hukum. Macam mana? Hissan ni, saya sebab apa? Hissan ni macam yang bersuci, yang nampak macam contoh jaga kebersihan badan kita. Ya. Yang hukuman ni maksudnya benda yang tak nampak, contoh daripada hadas, benda-benda yang Ya, itulah maksud dia. Maksud di sini, secara hukumnya kita suci, secara fizikalnya, secara nyata juga kita adalah suci. Maksudnya ambil wudu, maka kita bersih dari sudut membersihkan najis yang ada. Kemudian hukumnya, maka kita tidak ada hadas. Itu maksud hissan wa hukman. Mandi contohnya, mandi wajib. Kita mengangkat hadas, itu hissi, hukmi. Kita basuh tubuh, maka itu adalah hissi. Hissi dengan hukmi. Kemudian memberi makan, kemudian menghormati tetamu, kemudian berpuasa fardu, kemudian puasa sunat, kemudian iktikaf, kemudian mencari malam al-qada, kemudian haji, kemudian umrah, kemudian tawaf, kemudian lari menjaga agama, kemudian hijrah meninggalkan negeri syirik, kemudian menyempurnakan nazar, kemudian berjaga-jaga dalam iman, kemudian menunaikan kafarah. Yang berkaitan dengan orang yang rapat, berkahwin, ibadah. Menjaga keluarga, ibadah. Berbakti kepada dua ibu bapa dan tidak menderhaka kepada dua ibu bapa serta mendidik anak, ibadah. Merapatkan hubungan kekeluargaan, kemudian taat kepada tuan, berlembut dengan hamba, semuanya adalah berkaitan dengan orang yang rapat. Kemudian yang berkaitan dengan orang awam, mendirikan pemerintahan dengan adil, mengikuti jamaah, taat pemerintah, mendamaikan antara manusia, memerangi khawarij dan pemberontak, membantu dalam kebaikan dan memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran,
mendirikan hudud, jihad, menjaga sempadan, menunaikan amanah, menunaikan 1/5 harta rampasan perang, meminjam dan memulangkan, menghormati jiran, berurusan dengan baik, mengumpulkan harta yang halal, menginfakkan harta di jalan yang benar dan tidak membazir, menjawab salam, mendoakan orang bersin, tidak memudaratkan orang, menjauhkan diri dari perkara sia-sia, membuang perkara yang menyakitkan dari jalan. Jadi dia letak yang bawah sekali sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua berjumlah 69 cabang dan boleh dijadikan 77 sekiranya diasingkan perkara-perkara yang telah dikumpulkan. Allah sahaja yang lebih mengetahui. Maksudnya, ini adalah satu usaha daripada Imam Ibn Hibban untuk menyatakan apakah yang dimaksudkan dalam bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. 70 lebih atau 60 lebih cabang. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang kita katakan bahawa secara jazam inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini adalah usaha daripada seorang ulama yang bernama Ibn Hibban, Al-Hafiz Ibn Hibban, dan dinakalkan oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan sekiranya kita perhatikan, banyak lagi perkara-perkara yang mungkin kita kata tak termasuk dalam perkara ini. Membantu orang tua dalam hadis berkenaan dengan sedekah, kullu sulama alaihi sadaqah. Dah, letak barang di atas tunggangan itu satu sedekah. Dah, pimpin orang tua ataupun letak bantu orang untuk pergi ke mana-mana atas kenderaan kita juga satu sedekah dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang mungkin kalau kita fikirkan secara kecil-kecil dan detail-detail ni termasuk dalam apa yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hibban. Tetapi yang apa yang menjadi fokus kita, bukanlah seorang itu mesti mengetahui 70 lebih. Bukanlah bermaksud dia mesti menghafal dalam syahadahnya ini adalah sebahagian daripada iman. Tidak. Tetapi yang penting ialah mengamalkan apa yang terkandung dalam Islam. Maka al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah adalah rantaian-rantaian yang terhasil daripada syahadah. Rantaian-rantaian amalan yang terhasil daripada syahadah. Cabangnya banyak. Paling atas mengucap la ilaha illallah. Tetapi selepas kita mengucapkan la ilaha illallah, di bawahnya ada cabang-cabang yang banyak. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya tidak bercinta dengan Allah, hatinya tidak bercinta dengan Rasulullah, hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya tidak berharap kepada Allah, maka orang ini adalah orang yang tidak menyuburkan imannya dengan cabang-cabang iman. Orang yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah tetapi mengabaikan keluarganya, tidak menghormati dan mentaati kedua ibu bapanya, tidak menjaga hak jiran tetangganya, tidak menjaga hukum hakam di dalam rumah dan masyarakatnya, maka orang ini belum lagi sempurna keimanannya. Jadi apa yang nak dinyatakan di sini, nak ditekankan di sini ialah selain daripada mengucap, kita mesti Islam dan iman dalam segenap segi, dalam semua cabang-cabangnya. Kalau kita nak sempurna sebagai seorang Muslim, maka kita mesti menghidupkan ruh iman dalam semua cabang-cabangnya. Berada di university, kita ada cabang-cabang imannya. Dalam taqwa kita kepada Allah, dalam takut kita kepada Allah, dalam salat kita kepada Allah, dalam belajar. Ini semua berkaitan dengan cabang-cabang iman. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua menjaga semua yang disebutkan di sini, dan apa yang kita baca
dan kita rasa tidak termasuk dalam perkara ini, mungkin sebahagiannya Imam Ibn Hibban meletakkan sebagai ini sebagai asas, dan termasuk di dalamnya banyak-banyak lagi perkara yang kecil. Soal merahmati tadi, merahmati, mungkin merahmati dengan manusia, mungkin merahmati dengan tumbuhan, mungkin merahmati dengan haiwan dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara asas, dan di bawahnya kalau nak dipecahkan boleh lagi banyak lagi. Mungkin 77, dan di bawah 77 cabang ini ada lagi anak-anak kecilnya. Macam mana secara detail? Yang penting tidaklah kita perlu menghafalnya, melainkan kita perlu ada asas. Secara umumnya kita beriman, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang boleh menyuburkan iman kepada Allah dan Rasul. Jadi saya rasa perbincangan kita habis di situ pada malam ini. Ada soalan nak tanya?